Kita baca kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Taharah, bab Al-Haid. Masih dalam bab Al-Haid. Muka surat 274. Siapa yang nak buku ni ada? Siapa yang nak order buku ni, buku Taharah, dan juga selepas Taharah ni kita akan sambung buku As-Salat. Nak salah satu ke ataupun nak dua, satu set buku Taharah dan Salat, boleh order melalui staf kita. Harga dia RM145, kalau dua RM90. Tidak termasuk kos pos. Okey. Muka surat 274, hadis 134. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW menyuruh aku agar memakai kain. Kata Aisyah, Nabi suruh aku pakai kain. Izar, izar ni pakaian daripada pinggang ke bawah. Kalau daripada pinggang ke atas, dia panggil rida dalam bahasa Arab. Yang atas dia panggil rida, yang bawah dia panggil izar. Fa'at taziru. Rasulullah menyuruh aku agar memakai kain bahagian bawah. Lalu baginda SAW menggauli aku sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi kata Aisyah, ketika aku sedang haid, Nabi suruh aku pakai kain bahagian bawah. Kemudian lepas aku pakai, Nabi pun bergaul dengan aku. Maknanya bergaul ni maksudnya Nabi bersama aku, duduk bersama, peluk, cium apa semua, kecuali tidak ada hubungan jimat sahaja. Sebab ketika itu Aisyah haid. Jadi hadis ni nak menerangkan, bila isteri itu datang haid, semua boleh buat. Nak berpeluk, nak bercium, kecuali tak boleh berjimat sahaja. Fikul hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa wanita haid boleh digauli suaminya dalam apa bentuk sekalipun, kecuali mengadakan hubungan jimat. Selain itu, hadis ini juga menganjurkan kepada wanita haid agar memakai kain menutup bahagian bawah, bermula daripada pusat hingga ke lutut, termasuk kemaluannya sebelum menggaulinya. Ini nanti disebut, adakah wanita yang datang haid bila nak bergaul dengan suami kena tutup bahagian bawah, adakah wajib tutup ataupun sunat? Melalui hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha memakai kain yang boleh menutup bahagian bawah, termasuk kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian barulah baginda menggauli ataupun mencumbuinya pada mana-mana bahagian tubuhnya selain bahagian kemaluannya. Para fuqaha, iaitu ahli fiqh sepakat. Ahli fiqh sepakat mengatakan bahawa istimta' ni mana berseronok dengan isteri yang datang haid diharuskan. Nak berseronok buat apa saja dengan isteri yang sedang haid diharuskan, kecuali tetapi ulama berbeza pendapat mengenai istimta' pada bahagian bawah. Yang ulama beza pada nak berseronok dengan isteri bahagian pusat ke bawah, boleh ke tak? Yang bahagian atas sepakat boleh. Okey, menurut jumhur ulama, majoriti ulama yang terdiri pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, tiga mazhab, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, haram menggauli wanita yang sedang haid di antara pusat dan lutut. Kalau nak peluk, nak cium bahagian atas saja, bahagian pusat ke atas. Manakala ulama dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat juga dalam mazhab Syafi'i berpendapat hanya haram mengadakan hubungan jimat sahaja. Nak bergaul, nak peluk, nak apa, semua satu tubuh boleh. Yang dilarang hanya berjimat. Ini pendapat yang kedua, iaitu pendapat Hambali dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat jumhur, majoriti ulama melihat hadis Aisyah radhiyallahu, apa dalil mereka kata haram bergaul dengan isteri yang sedang haid bahagian bawah, daripada pusat ke bawah? Apa dalil? Dalilnya hadis ni, hadis yang kita baca ni, iaitu Nabi sebelum menggauli Aisyah yang sedang haid, Nabi kata pakai kain bahagian bawah. Jadi majoriti ulama kata dalil ini menunjukkan haram, tak boleh bergaul dengan isteri bahagian pusat ke bawah. Manakala pendapat kedua pula melihat secara kontekstual hadis ataupun apa yang tersirat di sebalik hadis ni. Maksud hadis yang tersirat pada bukan tak boleh bergaul isteri daripada pusat ke bawah, tapi maksud hadis ini ialah sunat sahaja.
sunat apa ni? Sunat pakai kain. Bukan makna tak boleh bergaul bahagian bawah. Perintah tersebut hanyalah sunat sahaja kerana dibimbangi akan berlaku keterlanjuran sehingga membawa kepada hubungan jima'. Jadi Nabi suruh Aisyah pakai itu sebab takut-takut terbabas. Takut-takut tergoda. Dan pendapat yang kedua ni, yang kata boleh ni, disokong oleh satu hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Maksudnya, siapakah di antara kamu yang mampu mengawal nafsunya sebagaimana Rasul mampu mengawal nafsunya? Orang yang paling kuat dapat mengawal nafsu Nabi. Tapi Nabi suruh Aisyah pakai bahagian bawah. Jadi kita ni taklah kuat sangat. Lagilah, maksudnya lagi kena pakai. Dan lagi kalau boleh elakkan bergaul bahagian bawah. Bukan sebab haram. Sebab takut berhati-hati, takut terbabas. Itu sahaja. Selain itu, hadis ini juga menjagahi sikap dan perlakuan kaum Yahudi terhadap wanita haid. Hadis ini juga nak menolak perbuatan orang-orang Yahudi kepada wanita yang datang haid. Apa yang orang Yahudi buat ni bila isteri mereka datang haid? Menjadi amalan orang Yahudi apabila wanita mereka mengalami haid, mereka akan memulau. Mereka ke pulau isteri dan tidak makan bersama mereka dan tidak tidur bersama isteri yang datang haid. Bahkan kaum Yahudi mengatakan dalam kitab mereka bahawa wanita yang haid adalah najis. Dan sesiapa yang menyentuh wanita haid juga adalah najis. Sampai tahap tu sesatnya orang Yahudi. Begitu juga jika seseorang itu menyentuh tempat tidurnya, maka orang itu mesti membersih ataupun memotong pakaiannya dan mandi. Kalau dia tersentuh isteri dia datang haid, baju dia terkena badan isteri dia kena basuh ataupun potong buang bahagian yang tersentuh tu. Itu fahaman yang ekstrim daripada orang Yahudi. Manakala itu Yahudi, Nasrani pula, apa pandangan Nasrani kepada wanita ataupun isteri yang datang haid? Agama Nasrani pula membolehkan seseorang itu menggauli wanita haid sekalipun pada kemaluannya. Ini melampau juga. Melampau sampai tahap boleh berjima' walaupun datang haid. Ini pandangan Nasrani. Hal ini menunjukkan bahawa agama Yahudi dan Nasrani telah melampaui batas dalam perlakuan dan sikap mereka terhadap wanita yang mengalami haid. Sedangkan dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini, menunjukkan bahawa umatnya diajar supaya menjauhkan diri mereka daripada sebarang kekotoran dan penyakit. Malah mereka diajar bagaimana cara yang sepatutnya dilakukan terhadap wanita yang sedang mengalami haid. Kemudian bahagian bawah dia sebut kajian pakar-pakar yang non-Muslim, apa hikmah wanita yang datang haid tak boleh berjima'. Itu dia sebut. Sebenarnya kajian ni hanya mengesahkan apa yang Quran dah sebut ataupun hadis sebut. Kita baca pengajaran hadis. Pertama, harus menggauli isteri dalam keadaan haid kecuali bersetubuh. Yang kedua, isteri digalakkan memakai kain untuk menutup kemaluannya sebelum bercumbu-cumbuan dengan suami semasa haid. Yang ketiga, haram melakukan persetubuhan dalam keadaan haid. Yang keempat, Islam ialah agama yang komprehensif, meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek kesihatan dan kebersihan. Wallahu a'lam. Kita sambung. Ada soalan? Saya nak yang kedua. Apa yang kedua tu? Buku. Okey. Yang kedua, buku salat. Belum belajar lagi. Tak apalah, apa-apa je. Siapa yang nak boleh kontak Izzaharuddin. Saya rasa cukup setakat ini. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.